A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tengok. Wa ma Muhammadun illa rasul qad qalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurra Allah syai'a wa sayajziyallahu syakirin. Sadaqallahul aliyul azim. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Nabi Muhammad ni rasul yang sama dengan kita, kan? Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul, mati dah tuan-tuan rasul sebelumnya. Apakah juga dia wafat atau dibunuh? Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, yakni murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Tengok tafsir dia kata apa? Nabi Muhammad ni rasul macam rasul yang lain. Dia pun mati, dia pun wafat. Dia pun makan, dia pun minum. Dia pun kencing macam kita, dia pun berkahwin macam kita sama. Tapi dia mati tuan-tuan. Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok saat dia mati, saya pernah baca khutbah cerita. Saat dia mati ni tuan-tuan, berlaku dua sisih pendapat. Ada satu pendapat kata, Nabi sebelum nak mati tu dia sebut ummati, ummati, ummati. Tapi ada satu pendapat kata, ketika Nabi sebelum nak mati, memang dia duk sebut lah. Ummati, ummati, umatku, umatku, dia kata. Tapi, yang paling mutawatir disebut dalam Sahih Bukhari, ketika saat Nabi nak mati, Nabi duduk tuan dalam keadaan tidur berbaring ni. Nabi ambil tangan celup dalam bejana ayak. Nabi sapu. Maka Sayyidatina Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Nabi sebut Rafiqul A'la, Rafiqul A'la, Rafiqul A'la. Tuhan paling tinggi, Tuhan paling tinggi. Saat nak mati. Ketika tu tuan-tuan, dikatakan Jibril datang ni dengan Israel. Bila Jibril datang, Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, apa yang aku perolehi bila aku mati? Aku mati, so aku dapat apa? Maka Jibril kata, kau yang pertama akan masuk syurga. Engkau akan dinanti oleh para malaikat daripada langit dunia ni, sama dunia ila Sidratul Muntaha. Roh dia naik ke langit, bertemu dengan Allah. Maka lagi Nabi kata, engkau akan masuk syurga lebih awal daripada para nabi, dan engkau akan bagi syafaat ni dengan umat engkau. Nabi kata, kalau demikian bagaimana dengan umatku? Nabi kata. Nabi nak mati tu ingat kita. Kita hidup 50 tahun dah, kadang-kadang selawat pun tak rasa roh Nabi Muhammad. Tak rasa tu kehebatan Nabi SAW. Lalu Nabi kata, macam mana dengan umatku? Maka Jibril kata apa? Umat kamu yang pertama masuk syurga. Ada masuk syurga tanpa hisap, kan? Dan kamu yang akan bagi syafaat. Nabi kata, kalau demikian, ambillah. Tu yang ditarik nyawa Nabi tuan-tuan. Bila sampai dekat dada ni, inilah yang disebut sakaratul maut. Ini yang sebut ghargharah ni, yang berolak tu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang yang nak mati tu, dada ni akan berolak ni. Berolak maksudnya nafas tu naik dah, bukan nak masuk. Tu dekat dah. Bila berolak dada tu tuan-tuan, Nabi pada ketika tu dia kata apa? Wahai Jibril, wahai Israel, boleh atau tidak sakit mati umatku ni kau letak kat aku, supaya umat aku ni daripada aku sampai akhir zaman tak rasa sakit. Apa kata Israel? Wahai Muhammad, umatmu bergantung dengan amalannya. Tu yang kata amalan kita tu, yang terbaik-baik amalan. Umatmu bergantung dengan amalannya. Kamu tak boleh tolong ya Rasulullah. Sebab tu dia kata ahsani taqwim, sebaik-baik amalan, sebaik-baik makhluk. Sebab tu disebut yauma la yanfa'u malun wala ban illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang sejahtera tu, hati yang baik. Yang disebut lagi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebaik-baik amalan. Jadi apa amalan kita yang paling baik yang boleh kita hadapi untuk sakaratul maut kita, tuan-tuan? Yang cakap nak mati, yang dengar nak mati, yang tak mau nak mati pun mati, yang nak mati pun mati. Cuba tengok amalan kita apa. Cuba renung tengok. Ada tak kita buat amalan yang lebih? Kalau sembahyang tu tuan-tuan, jangan lupalah buat qabliyah ba'diyah ni, buat lah. Buat bang, cover. Kita sembahyang pun tak khusyuk bang, saya nak abang dah. Ustaz pun tak khusyuk. Betul tak? Tuan-tuan sembahyang khusyuk tak? Sabab betul ya? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Khusyuk ni maksud apa? Apa yang dibaca, dia faham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bohong lah. Ustaz pun tak khusyuk. Jadi macam mana nak buat? Kata Dr. Harundin, Allah yarham, bila kita datang tak khusyuk, tarik balik. Bismillah, dia keluar. Kulim, lepas kulim, lunah.
Lepas tu lubuk meriam. Tasik gelugok dia sampai merata. Harun dia kata, tarik balik. Oi, aku semayang oi. Tarik balik. Jangan lepas tu oi. Allahu akbar, pejam mata pula. Lunas no. Sampai halus tang. Tengok. Lo habis dah. Itu masalah. Bila pi tu tarik balik. Aku semayang sebab kita manusia. Kita manusia. Manusia disebut apa? Innal insana khuliqa halu'a. Wa iza massahu al-khairu manu'a. Wa iza massahu al-syarru jazu'a. Dia kelong kesah, dia suka nak buat benda tak elok, itu manusia. Jadi bila sembahyang Allahu akbar, dia tak khusyuk. Dia pi, mayang tarik dia tarik. Jangan biar pi terus. Bila pi terus, tu masalah. Tu nak Allahu akbar boleh tekan apa? Kunci kereta. Allah. Tekan kunci pada. Pernah ada tu imam serta tuan-tuan tengok sembahyang, dia beli kereta baru. Allah lupa. Slope pelan-pelan tu. Kami dengar. Lah. Pak imam kunci kereta. Kan? Sebab apa? Sebab khusyuk tuan-tuan. Jadi macam mana? Tarik balik. Bila tarik balik, tuan-tuan, kita ada benda tu, dia tarik. Macam mana nak cover? Buat sunat lah. Qabliyah ba'diyah jangan tinggal. Buatlah. Kan? Nak tahu buat tak buat? Kalau duduk di rumah dia buat. Di sini dia boleh berlakon. Dia tengok, pakat semayang. Tapi di rumah buat tak? Kadang-kadang kita mangkit lewat, katalah mayang maghrib di rumah. Kita buat dah ba'diyah maghrib. Kalau buat, memang hebat kita. Kalau tak buat, lakon. Duk berlakon ni tuan-tuan. Sebab tu kita buat ahsanu amala, terbaik-baik amalan kita ni kita buat yang elok lah tuan-tuan. Untuk perhitungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi tuan-tuan meninggal, Nabi pun mati dan Nabi tak boleh tolong kita. Yang boleh tolong kita amalan kita. Kita sambung sikit lagi insya-Allah. Tamat tadi? Habislah. Nabi SAW meninggal sebagaimana manusia lainnya. Nabi pun mati. Beliau merasakan kematian sebagaimana orang lain merasakannya. Nabi pun sama tuan-tuan, rasa mati macam tu juga. Dan menghadapi sakarat sebagaimana yang dihadapi manusia lainnya. Sama juga. Yang kata manusia, maka Nabi Adam pun rasa mati. Nabi Nuh, semua Nabi rasa. Termasuk juga malaikat akan rasa kematian. Sebab mereka juga makhluk Allah. Termasuk pokok tu makhluk Allah. Sampai masa dia mati. Termasuk batu ni. Termasuk dengan dunia ni. Makhluk Allah juga akan hancur mati. Sebab kullu man alaiha fan. Fan tu binasa. Jadi siapa yang fan tu binasa lah. Tuan. Macam faham ya tuan-tuan. Menjelang kematian. Nabi SAW dalam riwayat yang sahih bahawa beliau mengambil bajunya lalu meletakkannya di atas wajahnya. Tengok. Ini satu riwayat. Ketika beliau sedang sakaratul maut dan peluh beliau bercucuran. Ayah dan ibuku sebagai tebusan seraya berucap, Allahumma inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantulah aku dalam menghadapi sakaratul maut. Kemudian dia sebut lagi, Allahumma hawin alayya sakaratil maut, la ilaha illallah, inna lil mauta lis sakarat. Ini doa yang Nabi sebut ketika nak mati. Ya Allah, mudahkanlah sakaratul maut kepadaku. Tidak Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sesungguhnya kematian itu memiliki saat-saat sakaratul maut. Sakaratul maut itulah yang kita duk bincang sekarang ni.